Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Cabaran dalam Usaha Memelihara Warisan Alam Semula Jadi di Malaysia. Kumpulan saya terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Nur Haliza binti Zaroni, Nur Liana binti Mat Rosli dan saya sendiri Tuan Nuradia binti Tuan Alias. Umum mengetahui Malaysia amat kaya dengan peninggalan warisan semula jadi yang tidak ternilai harganya. Namun begitu, sebahagian besar daripada warisan semula jadi ini tidak dipelihara dengan baik. Tidak dinafikan, terdapat pelbagai pihak telah berusaha untuk memelihara warisan-warisan semula jadi ini. Dalam usaha untuk memelihara warisan-warisan semula jadi ini, terdapat banyak cabaran yang menghalang usaha ini diteruskan. 2.0 Kegiatan vandalisme. Menurut Kamus Oxford Advanced Linear, vandalisme dapat ditarifkan sebagai willfully destroy or damage work of art, public and private property, the beauty or nature. Di mana menurut Kamus Dewan pula, ia adalah satu bentuk jenayah di sisi moral. Sebarang perbuatan seperti menconteng, mengotori atau merosakkan harta benda awam dianggap sebagai vandalisme. Ia merupakan salah satu cabaran dalam memelihara warisan alam semula jadi. Contoh vandalisme terhadap alam semula jadi adalah seperti mematahkan dahan-dahan pokok, menconteng pokok dan batu, mencemari air sungai dengan sabun pembersih atau sampah dan sebagainya. Perbuatan ini adalah tingkah laku seseorang yang buruk yang kebiasaannya merosakkan harta benda awam dan juga harta benda orang lain. Vandalisme juga dapat dikenali sebagai gejala laku musnah. Ia merujuk kepada sesebuah tabiat seorang yang suka merosakkan benda yang berada di sekelilingnya tanpa mengira kepunyaan siapa. Kesan dan akibat pelakuan vandalisme juga buruk kerana ia akan merugikan banyak pihak, malah akan menyebabkan sesebuah persekitaran menjadi buruk dan tidak dapat digunakan lagi. Perkataan vandalis pula berasal daripada nama sebuah puak di Eropah yang dikenal sebagai vandal. Kebiasaannya, gejala vandalisme ini dianggap sebagai satu bentuk jenayah, tetapi keadaan tertentu, vandalisme juga merupakan satu bentuk jenayah ritual yang dilakukan oleh golongan manusia yang mempunyai perasaan tidak puas hati terhadap keadaan masyarakat. Motif kejadian vandalisme biasanya tetap pada aspek emosi. Vandalisme ini dianggap sebagai satu cara untuk melepaskan geram ataupun cara untuk menghilangkan kebosanan semata-mata. Walaupun mereka pelaku vandalisme, mereka menganggap ringan, akan tetapi masyarakat awam dan terutamanya kerajaan terpaksa menanggung kerugian yang besar akibat daripada vandalisme tersebut. Justru itu, terdapat langkah yang perlu untuk mencegah gejala vandalisme ini ke atas alam semula jadi adalah dengan mengadakan kempen sesama masyarakat untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat berkaitan nilai alam semula jadi yang perlu sentiasa dijaga. Pihak berkuasa juga perlu menguatkuasakan undang-undang dalam memberikan denda terhadap sesiapa yang melakukan kerosakan ke atas alam semula jadi. Denda yang diberi perlulah berbentuk bayaran tinggi bagi memastikan pelaku vandalisme tidak akan mengulangi lagi perbuatan vandalisme tersebut. Selain itu, papan-papan tanda pemberi amaran juga perlu diletakkan di setiap kawasan warisan alam semula jadi agar para pelancong yang datang tidak melakukan segala gejala yang berbaukan vandalisme. Seterusnya, 2.2 Bencana alam. Ia adalah sebuah cabaran juga dalam usaha memelihara warisan alam semula jadi di Malaysia. Bencana merupakan sesuatu kejadian yang berlaku secara mengejut, bersifat kompleks dan mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan dan kerosakan harta benda atau alam sekitar. Ia juga boleh menjejaskan aktiviti kehidupan individu atau masyarakat setempat yang menjadi mangsa turut memberikan impak sosial dan emosi kepada mangsa ekoran kejadian tersebut. Bencana alam juga adalah disebabkan oleh kekedilan sifat manusia yang menyebabkan ia berlaku dalam keadaan darurat sehingga menyebabkan kerugian kewangan dan struktur, malah menyebabkan kematian. Kerugiannya bergantung kepada kemampuan untuk mengelak atau menghindari bencana dan ketahanan mereka.
Di Malaysia, kejadian bencana alam seperti banjir kilat dan tanah runtuh kerap kali berlaku. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Batu Pahat, Melaka yang ia menyebabkan kerugian yang besar, kerugian harta benda kepada penduduk. Punca juga adalah disebabkan ketiadaan sistem saliran yang baik. Kepadatan pembangunan perumahan dan bangunan merupakan lanskap bandar yang kian terselah kini, namun pada hakikatnya telah mengundang bencana kepada penduduk dan juga merosakkan alam sekitar. Selain itu, kejadian tanah runtuh juga kerap dilaporkan sepanjang laluan ke Cameron Highland, juga menunjukkan bahawa alam sekitar telah mengalami kemudahterancaman akibat daripada tangan-tangan manusia sendiri. Justru itu, bencana ini kadang-kadangnya boleh diramal dan dijangka berlaku seperti letusan gunung berapi dan banjir. Oleh itu, pihak berkuasa wajar mendedahkan masyarakat setempat, khususnya masyarakat umum amnya, akan bahaya bencana alam serta meningkatkan langkah berjaga-jaga dari masa ke semasa. Pihak berkuasa juga harus melakukan pemantauan dari masa ke semasa bagi memastikan kawasan yang berisiko, contohnya kawasan lereng bukit, diletakkan alam pengesanan penggerakan tanah. Hal ini juga penting bagi menjaga segala warisan alam semula jadi, supaya tidak terancam daripada berlakunya bencana alam ini. Cabaran seterusnya yang dapat dilihat dalam usaha untuk memelihara warisan semula jadi adalah projek pembangunan baru di mana pengekalan nilai sejarah serta warisan yang bersaing dengan pembangunan bangunan baru. Dari segi ekonomi, ketidakseimbangan dasar pembangunan sering menyebabkan sesuatu warisan semula jadi terpaksa dimusnahkan demi mengejar pembangunan dan keuntungan. Malah, walaupun telah diwartakan sebagai salah satu warisan mahu pembangunan bersejarah, isu dan masalah pembangunan masih boleh berlaku ke atas tapak tersebut. Sebagai contoh, hal ini berlaku di Bandaraya Kota Kinabalu yang melibatkan dua tapak warisan bina iaitu tinggalan bangunan pejabat kebajikan dan menara jam Atkinson. Seringkali tapak warisan menjadi tumpuan para pelancong untuk dijadikan sebagai salah satu lokasi untuk melawat. Justru itu, banyak bangunan baru sering dibangunkan di sekitar tapak warisan untuk dijadikan hotel atau pusat membeli belah. Ini adalah tidak digalakkan kerana dikhawatiri akan memberi impak negatif kepada warisan yang sedia ada. Projek pembangunan baru telah memberi ancaman kepada usaha untuk memelihara warisan semula jadi. Tidak dinafikan bahawa pengekalan warisan sejarah adalah sama penting dengan projek pembangunan baru. Setiap pembangunan baru yang dijalankan itu tidak akan tenggelam jika ciri-ciri binaan lama terus dikekalkan. Sebagai contoh, di negara maju iaitu Kota Shanghai, China, pusat membeli belah telah dibina di atas kawasan bersejarah. Para pengunjung ke pusat membeli belah dapat menikmati keindahan dan menghayati kesan peninggalan warisan sejarah masa lampau melalui pengekalan struktur binaan lama walaupun telah dibina bangunan baru di atasnya. Ini bukan sahaja menarik minat pengunjung, malah dapat menjana pendapatan negara melalui sektor pelancongan. Justru itu, cabaran dalam usaha untuk memelihara warisan semula jadi ini, khususnya dari segi projek pembangunan baru, haruslah dipandang serius oleh pihak-pihak berwajib. Hal ini adalah untuk memastikan warisan semula jadi di Malaysia dapat dikekalkan serta dapat dipelihara tanpa ada halangan daripada pelbagai segi. Pencemaran tanah dan air. Pencemaran tanah ialah perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga kawasan tersebut bertukar warna, tidak subur dan berlakunya hakisan. Manakala pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar. Pencemaran dibahagikan kepada dua bentuk iaitu pepejal dan juga cecair. Kebiasaannya yang dibuang di dalam air ialah berbentuk cecair, tetapi ada juga di dalam bentuk pepejal seperti sampah sarap.
Pembuangan sampah sarap dan sisa toksik di dalam sungai sangat membahayakan hidupan di dalam air. Banyak habitat haiwan dan spesies tumbuhan yang akan mati. Sekiranya banyak pembuangan sampah di darat seperti kematian tumbuh-tumbuhan atau pokok Rafflesia yang dijaga selama ini, dan akan berlakunya kepupusan haiwan dan juga tumbuhan. Banyak kos juga akan diambil untuk memulihkan semula kawasan yang rosak, sekaligus memakan masa yang sangat lama untuk memulihkan segala yang dilakukan disebabkan pencemaran tanah dan air ini. Pembakaran terbuka. Malaysia mempunyai iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Pada musim kemarau, kebiasaannya akan berlaku pembakaran yang disebabkan panas melampau. Tetapi ada juga sikap manusia yang membakar secara terbuka dan pembuangan rokok di merata-rata tempat warisan alam semula jadi yang akan menyebabkan kebakaran. Penambangan pokok di kawasan alam semula jadi ini untuk dibakar akan memusnahkan kawasan tersebut kerana binatang-binatang semua kehilangan tempat tinggal. Ianya juga akan melibatkan pembakaran sampah yang tidak terancang, membakar di kawasan hutan simpan. Selalunya kita tengok di hutan simpan, di luarannya nampak banyak pokok tetapi di dalaman sudah diterokai. Kebiasaannya hutan simpan ni banyak manusia yang menerokai untuk dijadikan tempat pertanian. Dan banyak juga kehilangan habitat-habitat haiwan dan juga tumbuhan yang memerlukan tempat perlindungan. Sebagai kesimpulan, sungguh pun usaha pemeliharaan ke atas warisan semula jadi di Malaysia masih berada di peringkat awal dan jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kebanyakan negara maju seperti di Eropah. Namun segala usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh pelbagai pihak, baik kerajaan maupun badan bukan kerajaan dan pihak swasta serta orang perseorangan haruslah mendapat pujian walaupun bukan pada tahap yang begitu membanggakan. Cabaran daripada pelbagai sudut seperti kegiatan vandalisme, bencana alam serta projek pembangunan baru merupakan cabaran besar dalam usaha untuk memelihara warisan semula jadi di Malaysia. Oleh sebab itu, usaha yang lebih keras hendaklah dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memastikan warisan semula jadi di Malaysia terus terpelihara daripada diancam kemusnahan dan diabaikan. Sekian sahaja, terima kasih.